Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama pada malam ini, Parti Rakyat Sarawak PRS telah membentuk pasukan inklusif dalam pemilihan kepimpinan tertinggi parti. Menyifatkan PRS sebagai sebuah parti yang matang, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS merangkap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ahli PRS telah memperlihatkan kepentingan parti adalah diutamakan bagi maksud perjuangan bersama komponen GPS yang lain untuk membawa Sarawak ke tahap pembangunan tinggi. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada pimpinan dalam GPS, seluruh pimpinan yang telah dapat melahirkan satu tim pasukan yang akan membawa PRS bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam gabungan Parti Sarawak GPS untuk memberikan input kepada dasar dalam pembangunan secara menyeluruh, lebih-lebih lagi masyarakat di luar bandar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan Tri Tahunan ke-5 PRS di Sibu pada Ahad. Sebelum ini, ahli Majlis Tertinggi PRS telah mencapai kata sepakat bahawa pemangku Presiden PRS Datuk Joseph Salang Gandum menerajui parti itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga optimis bahawa PRS sebagai salah satu komponen parti dalam GPS mampu memainkan peranan penting untuk pembangunan khususnya di luar bandar. Sementara itu, berkenaan pilihan raya umum PRU ke-15, beliau menegaskan GPS sentiasa bersedia dan mengutamakan amanah memberikan perkhidmatan kepada rakyat dengan baik. Kita tak tahu bila PRU 15, tapi satu perkara yang penting ialah dalam GPS kita sentiasa bersedia. Macam PRN dahulu, kita bersedia, tapi secara diam-diam lah. Kita cara diam-diam, tak payahlah. Oh ya, saya diam aja dan kerja saja supaya rakyat dapat melihat apa yang kita buat. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mahu masyarakat luar bandar memanfaatkan tanah mereka bagi menghasilkan pendapatan. Masyarakat luar bandar mempunyai tanah, tetapi tanah tidak dimonetaiskan dari sudut pembangunan yang lebih tersusu. Jadi sebab itu kalau kita mempunyai satu pendekatan, termasuklah memberikan mindset yang baru, kegunaan teknologi, khususnya generasi muda, masyarakat Dayak di luar bandar dan juga masyarakat lain, maka sudah tentu value added, hasil tambah, nilai tambah dapat kita beri kepada aset yang ada kepada masyarakat luar bandar. Terdahulu dalam ucapan beliau semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Perwakilan Tri Tahunan ke-5 PRS, Premier Sarawak menyeru PRS agar mengekalkan kecekalan dan komitmen tinggi mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jembut Masing dalam membawa pembangunan kepada masyarakat Dayak amnya. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, mendiang semasa hayatnya telah mengalami beberapa gelombang dalam politik. Bagaimanapun katanya, beliau tetap tabah menghadapi cabaran itu kerana mengutamakan kepentingan masyarakat Dayak dan juga negeri ini. Dan saya percaya bahawa semangat Tan Sri James masih ada dalam PRS untuk menyatukan ahli-ahli PRS, masyarakat Dayak, bekerjasama dengan masyarakat yang lain dan juga parti-parti yang lain untuk membangunkan negeri kita. Dalam pada itu, Premier Sarawak menekankan pentingnya untuk ahli parti dalam GPS bersama-sama merealisasikan matlamat Sarawak maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. We are together in a boat called GPS. Kita dalam satu perahu bernama GPS. Kita berkayuh bersama menuju ke arah 2030. Tambahnya, semua komponen parti dalam GPS perlu bekerjasama untuk menempa kejayaan dalam pilihan raya umum akan datang, termasuk menawan kerusi milik pembangkang. Kita kerjasama
PBB tolong PDP, PDP tolong PIS, PIS tolong SPP. Kita satu perahu dalam pilihan raya yang akan datang. We do not want to be only kingmaker. That is not our objective. Our objective is the voice of Sarawak must be listened. Laporan seterusnya, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB merupakan sebuah parti yang kuat dan perlu dipertahankan. Menurut Naib Yang di-Pertua PBB Datuk Jilahi Narawi, ini kerana PBB mempunyai kekuatan tersendiri dan menjadi tulang belakang kepada gabungan Parti Sarawak GPS. Sebagai tulang belakang kepada kerajaan yang ada pada hari ini, ahli PBB yang berada di seluruh Sarawak memainkan peranan yang begitu penting. Penting untuk memberi sokongan, memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan, termasuk dalam usaha kita nak menyediakan bekalan air, elektrik dan juga bekalan kemudahan telekomunikasi di Sarawak dengan cara yang mudah. Beliau berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PBB Cawangan Dun Senadin di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Sabtu. Untuk itu, katanya, disiplin dan perpaduan ini perlu dipertahankan kerana ia menjadi asas yang terus menjadikan PBB sebuah parti yang kuat pada masa akan datang. Malah ujarnya, PBB juga memperjuangkan hak untuk semua rakyat di seluruh Sarawak dan ini menjadi agenda utama kerajaan Sarawak yang ditunjangi oleh PBB. Pada masa sama, Datuk Julaihi yang juga Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mahu memastikan Sarawak dilengkapi kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik. Perkara tersebut merupakan antara agenda penting kerajaan Sarawak iaitu memastikan negeri ini mempunyai 100% bekalan air bersih dan terawat menjelang 2025 di samping menyediakan kemudahan elektrik dan telekomunikasi di seluruh Sarawak. Di Sibu pula, lebih 10,000 pengunjung dari pelbagai kaum dan agama datang membanjiri dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 untuk bersama-sama memeriahkan program Lan Berambih Sungkeh pada Sabtu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dr. Anwar Rapai, jumlah kehadiran yang besar itu jelas memperlihatkan program tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat di Sibu. Jelasnya, Sibu merupakan bandar pertama yang menganjurkan program seumpama itu di Sarawak secara besar-besaran. Katanya lagi, ia dapat kembali diadakan pada tahun ini selepas pandemik COVID-19 dan kehadiran ribuan masyarakat berbilang bangsa dan agama menunjukkan perpaduan di Sarawak amat kukuh. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Joseph Chiang Jin Ek, Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng dan Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu Clarence Ting. Bagi memeriahkan lagi program Lan Berambih Sungkeh anjuran Dun Nangka itu, Joseph Chiang telah menganjurkan tayangan Moonlight Cinema yang menayangkan filem Ola Bola untuk tontonan orang ramai di situ secara percuma. Program itu diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu di Serian, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Martin Ben telah menyerahkan cek projek Kecil Luar Bandar MRP berjumlah RM90,000 kepada 19 penerima. Beliau menyampaikan cek tersebut di Pusat Khidmat Dun Kedup pada Jumaat. Dalam program sama, Martin turut menyampaikan buku aktiviti pelajar kepada pengetua dan guru besar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebakang, Sekolah Kebangsaan SK St. Anthony Kawan, SK St. Raymond Mujad dan SK Triang. Berita selanjutnya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil telah menyaksikan simbolik penyerahan tapak projek kerja-kerja awalan pembinaan tapak penjaja Persatuan Berang Kuching di Kampung Berang Bayu di Padawan pada Khamis. Beliau memberitahu peruntukan untuk projek itu meliputi kerja awalan sahaja iaitu bagi pembinaan tapak pusat penjajah berkenaan, manakala projek membina bangunan serta lot gerai penjajah akan memerlukan peruntukan tambahan pada masa akan datang. Jelasnya, tapak yang dicadangkan sebelum ini tidak dapat digunakan kerana lokasinya terletak berdekatan bahu jalan.
Katanya lagi, bangunan pusat penjajah ini akan diserah kepada Persatuan Berang Kuching untuk hal ehwal tadbir urus. Sehubungan itu, Datuk Dr. Jerry berharap pihak persatuan membahagikan lot kedai secara adil kepada ahlinya untuk berniaga dan turut menasihati penduduk kampung agar memberikan kerjasama kepada pihak kontraktor untuk melancarkan pelaksanaan projek tersebut. Sementara itu, Jurutera Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Kuching, Lau Yik Hung memaklumkan projek tersebut merupakan projek transformasi luar bandar RTP Dun Mambong dengan peruntukan sebanyak RM200,000 dan akan dilaksanakan bermula bulan April 2022 hingga Oktober 2022. Beralih ke perkembangan berikut. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riyod Chaim telah mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu pada Jumaat. Menerusi lawatan tersebut, beliau diberi taklimat khas berkenaan proses kemasukan warga negara asing dari semua sektor. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur itu turut mengambil maklum mengenai status terkini kemasukan warga negara asing setakat 22 April 2022 iaitu seramai 922 orang. Daripada jumlah itu, sebanyak 44% memasuki Sarawak atas tujuan mendapatkan perkhidmatan perubatan. Secara keseluruhan, beliau amat berpuas hati dengan pelaksanaan proses berkenaan serta peranan yang dimainkan oleh jabatan-jabatan serta agensi-agensi terlibat. Manakala di Miri, sebanyak 13 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan kelab di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pujut menerima peruntukan tahunan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM43,000 di Pusat Khidmat Dun Pujut pada Sabtu. Sumbangan peruntukan telah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang. Dalam ucapannya, beliau berharap setiap NGO dan kelab yang menerima peruntukan ini membelanjakannya dengan betul untuk aktiviti kemasyarakatan yang pastinya memberi manfaat kepada masyarakat. Antara NGO dan kelab yang menerima peruntukan MRP Adun Pujut itu ialah Miri Amateur Radio Club, Miri Dusum Ken Park Hagyut Dharma Society, Miri Photographic Society, Persatuan Bekas Polis Malaysia, Persatuan Cawan Miri, Persatuan Kebajikan Ahli R5 IPCK Sarawak, Persatuan Kebajikan Amal Amanah Miri, Agama Buddha Shui Khoi Ting, Persatuan Persaudaraan Miri, Kelab Golf Muga, Persatuan Kebudayaan Santaizi Miri, Wanita Long Seridan Telang Usan Miri dan Kolokium Pendidikan PPD Miri. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Thank you.